Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya kita dapat bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja bersama saya Muhammad Khairi bin Muhammadudin pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini masalah disiplin dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan sesuai dengan tajuk forum kita pada pagi ini. Pendisiplinan pelajar, tanggungjawab siapa? Persoalan ini kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di sekolah khususnya dalam persoalan mengatasi masalah disiplin pelajar. Sebelum mengupas tajuk ini, kita pada hari ini mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam. Terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sebenarnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, panel pertama kita saudara Sani Saliman yang merupakan pensyarah kanan Hal Ehwal Islam USIM. Apa khabar saudara? Alhamdulillah Ustaz, Ustaz sihat. Alhamdulillah sihat juga. Seterusnya ahli panel yang kedua, segak bergaya saudara Zadi yang berjawatan sebagai Timbalan Pengerusi Masjid Kampung Tawai. Selamat datang saudara. Sebelum saya menyimpang dengan lebih lanjut, soalan saya pada panel pertama kita, Cik Sani, apakah sebenarnya konsep tanggungjawab dan disiplin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagi mengupas masalah ini, terima kasih kepada pengurusi Smart Molek Gaya membawa operasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan tetamu hormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan, panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pada pendapat saya, tanggungjawab dan disiplin tidak dapat dipisahkan dan sudah semestinya membawa kepada persoalan yang berkait dengan kawalan individu, pemimpin, masyarakat dan sebagainya. Kawalan inilah yang penting dalam menentukan jati diri akhlak serta kualiti yang ingin dicapai ataupun ditunjukkan. Ringkasnya, tanggungjawab adalah rukun utama dalam pembentukan disiplin di sekolah. Disiplin satu kawalan sosial bagi mewujudkan suasana tenteram supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan teratur dan lancar. Maka di sinilah terletaknya tanggungjawab yang digalas oleh semua pihak yang terlibat dengan disiplin pelajar, sama ada pada murid itu sendiri, guru, masyarakat di luar sekolah. Tanggungjawab dan disiplin adalah asas penting bagi membentuk kerukunan hidup selaras dengan norma nilai aspirasi negara. Amanah yang dipikul dengan baik adalah tunjang kepada kawalan sosial yang baik. Namun tidak dinafikan, ramai juga masyarakat di luar sana menganggap tanggungjawab dan disiplin adalah satu perkara yang sangat negatif, iaitu merupakan masalah sosial dan tidak amanah, sedangkan hakikatnya ia merupakan usaha yang perlu bagi memperbaiki etika dan gaya hidup bertamadun manusia. Contohnya, orang Jepun membangunkan negara mereka yang daripada dulu padang jarak padang kukuh dan kini merupakan negara moden seperti sekelip mata saja. Asasnya tidak lain dan tidak bukan adalah tanggungjawab dan disiplin daripada masyarakatnya sendiri. Itu saja. Terima kasih kepada panel pertama kita, Cik Sani bin Saliman, atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi panel pertama ada menyatakan bahawa disiplin dan tanggungjawab perlu bergerak seiring untuk mencapai tahap kecemerlangan yang maksimum. Ia boleh diibaratkan sebagai irama dan lagu, iaitu tidak sempurna disiplin tanpa tanggungjawab dan tanpa tanggungjawab disiplin tidak akan dapat dibentuk. Justru saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua, Encik Zadi Muhammad. Apakah asas kepada pendisiplinan pelajar agar kecemerlangan sentiasa secara holistik dapat dicapai? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang amat menarik daripada pengurusi kita hari ini. Baiklah, sebenarnya latar belakang keluarga, suasana sekolah dan keadaan kesekarang mempengaruhi tindakan para pelajar untuk melanggar peraturan yang ditetapkan. Saya berpendapat peranan semua pihak diperlukan dalam memastikan permasalahan ini. Pelajar ini terletak di bahu ibu bapa. Seharusnya pihak ibu bapa perlu sedar akan kepentingan hubungan yang erat dengan guru-guru di sekolah. Perjumpaan berkala di antara ibu bapa, para pelajar dengan pihak sekolah perlu diadakan sekerap yang boleh. Tindakan ini amat penting kerana ianya menjadi medium perbincangan prestasi dan disiplin anak-anak mereka di sekolah. Hal ini amat signifikan kerana sekiranya golongan ibu bapa mengambil remeh-temeh tentang masalah belajar ini, golongan anak-anak ini akan merasa bebas dan terbiar sehingga menyebabkan mereka membuat tindakan yang bertujuan untuk mendapat perhatian seperti melawan guru, outing kelas, outing sekolah, membuli dan sebagainya, yang mana hal ini akan menambah dan meningkatkan masalah disiplin di sekolah. Oleh itu, pihak ibu bapa dan guru perlu mengadakan hubungan yang baik supaya segala masalah yang berkaitan dapat diselesaikan sebelum nasi menjadi bubur. Oh, terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat lunas kita tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya terdapat banyak asas pendisiplinan yang boleh diimplementasikan untuk mengawal masalah disiplin pelajar di sekolah. Jika dua orang panel kita tadi menerangkan tentang konsep tanggungjawab dan disiplin serta menghuraikan dengan selengkapnya tentang asas-asas pendisiplinan pelajar. Saya ingin mendapat pendapat daripada panel pertama, Encik Sani Saliman, tentang persoalan pendisiplinan pelajar sebenarnya terletak di bahu siapa? Dipersilakan Encik Sani. Bagi menjawab soalan ini, umum sedia maklum isu-isu berkaitan dengan masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah sering diperkatakan pada masa kini dan menjadi fokus media massa. Buktinya, pada 5 Ogos 2007, berita penangkapan kanak-kanak berumur 12 tahun yang dituduh terlibat dalam kejadian menculik dan merogol wanita berumur 30 tahun berulang kali secara bergilir-gilir telah disiarkan di Buletin 130 3. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dengarkanlah pantun ini. Berburu ke padang datar dapat rusa berbelang kaki. Berburu padang kepalang aja bagai bunga kembang tak jadi. Pantun 4 kerat tadi membawa maksud menuntut ilmu biarlah dengan cara yang betul dan bersungguh-sungguh. Jika tidak, ilmu yang dituntut akan hilang atau sia-sia begitu saja. Manusia dituntut mencari ilmu sehingga ke akhir hayat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi setiap Muslim. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ilmu diperoleh daripada pelbagai sumber, antaranya melalui pembacaan, penelitian, pentakkulan, belajar daripada pengalaman selepas, serta yang paling utama menuntut ilmu daripada seseorang yang pakar dalam bidang tertentu yang digelar guru. Konsep guru merujuk kepada seseorang yang mengajar dan mendidik sama ada untuk mencapai kejayaan akademik ataupun kemuliaan akhlak. Guru ada di mana-mana. Ibu bapa boleh menjadi guru yang paling baik untuk anak-anaknya. Orang kakak, abang boleh menjadi guru kepada adik-adiknya. Masyarakat juga boleh bertindak sebagai guru sekiranya wujud kerencatan dalam kelompok sosialnya. Hakikatnya, semua orang bertindak sebagai guru dalam kehidupannya. Guru dalam konsep ini lebih kepada tugas mengingati. Mengingati antara satu sama lain, saling mencerma pemikiran melalui pengalaman, mendidik dan mendisiplinkan diri sendiri dan orang lain serta mengajar sesuatu yang berlaku dalam hidup dengan penerimaan yang baik. Maka pada pendapat saya, tidak lain dan tidak bukan adalah tanggungjawab didikan tidak kiralah daripada ibu bapa, guru, masyarakat, media massa dan semua yang terlibat adalah bertanggungjawab dalam pembentukan disiplin, iaitu pendisiplinan pelajar. Seperti kata-kata sahabat Rasulullah SAW tentang penilaian baik masyarakat muslimin adalah baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, jika penilaian buruk, maka buruklah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Amin.
Sungguh intelektual pemikiran Saudara Sani. Memang tidak dapat disangka lagi lah. Semua pihak harus bekerjasama bagi mendisiplinkan atau memantapkan akhlak pelajar pada masa kini. Bak kata perbuatan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas pendapat Encik Zadi kita. Siapakah yang sebenarnya menggalas tanggungjawab utama bagi mendisiplinkan pelajar di sekolah? Saya persilakan Encik Zadi untuk memberikan sedikit ulasan. Terima kasih Tuan Pengerusi atas persoalan yang diujarkan. Pada pendapat saya lah, pihak yang menggalas accountability utama dalam disiplin pelajar adalah golongan ibu bapa. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Hal ini disebabkan ibu bapa lah yang sentiasa memerhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Di samping itu, golongan ibu bapa mempunyai tanggungjawab dan amanah untuk mendidik anak-anak mereka sejak berada di dalam kandungan lagi. Di samping itu, ibu bapa juga perlu meningkatkan penghayatan anak-anak terhadap nilai-nilai murni, motivasi, melatih anak cara bersopan, prinsip-prinsip accountability, tunjukkan kepribadian yang mulia, sanggup menerima kelemahan diri sendiri, serta menolongkan potensi anak. Justru, ibu bapa hendaklah menjadi model kepada anak-anak agar anak-anak tidak kehilangan arah dan menjadi insan yang berilmu dan beragama, penyumbang kepada kemantapan ummah seantero dunia, insya-Allah. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebenarnya tadi. Dia harap ia dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana untuk mendidik anak remaja kita agar menjadi insan yang berilmu dan beragama, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada dua panel yang hebat pada hari ini kerana sudi hadir dalam webinar kita dan menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemuri kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini. Kesimpulan perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang dengan remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemelut ini daripada terus menjadi barang. Sebelum kita menunding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kebudi itu agama. Perihalalah bahtera daripada karam di lautan. Dunia sebelum mengakhiri bicara webinar kita pada hari ini, terimalah seungkap pantun yang tak seberapa daripada yang berbunyi, tuai padi antara masak, esok jangan lau-lauan, intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa, Pencipta, dan yang kurang elok itu datang daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri webinar forum remaja kita pada petang ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.